الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya, dan berkatalah pula ketua-ketua dari kaum Fir'aun, adakah engkau, wahai Fir'aun, hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di muka bumi Mesir ini dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja oleh kamu? Fir'aun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai, yakni menundukkan mereka. Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu lalu berkata, Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara kaum muslimin yang dikasihi sekalian, hadhihi ayyamullah ta'ala, ini adalah hari-hari Allah. Di tangannya segala kekuasaan. Tidak ada kuasa yang boleh menggugat kuasa Allah. Matahari yang tegak pada hari Jumaat yang mulia ini tegak dengan izin dan kuasa Allah. Matahari yang begitu besar, lagi indah ini, yang kita saksikan telah mendapat restu Allah untuk naik pada waktu awal pagi, naik detik demi detik, minit demi minit, jam demi jam, semuanya dengan kuasa dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah
bersifat Al-Jabbar, yang maha kuat lagi hebat. Allah bersifat dengan Al-Muntaqim, yang maha mampu untuk membalas dendam. Allah bersifat dengan Al-Malik, yang memiliki raja segala raja. Allah yang bersifat dengan Al-Muhaimin, Allah yang bersifat dengan menguasai seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang sedang memilih apa yang kita sedang lakukan sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian tertentu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang telah memenangkan Nabi Musa alaihissalam ke atas Fir'aun laknatullah. Dialah Allah yang telah memberi pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia dicampak ke dalam unggun api yang besar oleh kerajaan pada masa itu, kerajaan Namrud laknatullah. Allah, dialah Allah dulu, kini dan selamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian sifatnya sedang memerhatikan apa yang sedang berlaku. Dia merancang dan pastinya perancangannya dan tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu merancang tipu daya. Bagaimana mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah, Allah lah sebaik-baik yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dikasihi sekalian, apa yang berlaku di bumi Mesir hari ini merupakan mihnah, merupakan tribulasi, merupakan ujian dari rantaian mihnah yang panjang. Mihnah ini tidak akan terhenti setakat itu sahaja. InsyaAllah mihnah tersebut akan berterusan berlaku, dan darah-darah kaum muslimin syuhada yang tumpah adalah harga untuk mengembalikan semula al-izzat wal karamah, mengembalikan semua keagungan dan kemuliaan Islam dan umatnya. Saya ingin mengajak sidang jemaat meneliti fakta-fakta berikut untuk membuktikan apa yang saya ucapkan. Yang pertama, bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan pihak kudita tentera berjaya memecahkan benteng para demonstrasi aman di Rabah dan Nahdah, maka sebenarnya Allah menghendaki agar medan-medan seluruh Mesir menjadi benteng untuk umat. Malah medan-medan di seluruh dunia menjadi benteng kepada umat Islam ini. Ia menjadi asbab berkumpulnya para salihin, para al-abrar, orang-orang yang baik, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusingan pertama diraih mereka, tetapi percayalah, di sana banyak lagi round dan pertarungan, pusingan siri-siri yang terpaksa mereka tempuh dan rempuh. Perkara yang kedua, rakyat Mesir telah memecahkan tembok ketakutan buat selama-lamanya. InsyaAllah mereka tidak lagi takut kepada kuasa besar dunia. Selamanya kekuatan di bumi ini tidak akan berjaya mengembalikan rakyat Mesir
ke zaman perhambaan yang mencengkam mereka puluhan tahun, kerana mereka telah merasai manisnya al-hurriyah. Mereka telah merasai menghirup manisnya kebebasan dalam pemerintahan Dr. Mursi yang telah mereka pilih. Saudara sekalian, ada dua penyakit yang dihidapi oleh umat ini diselesaikan oleh mereka yang berada di Mesir di waktu ini. Penyakit itu disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang berbunyi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan benci kepada mati. Rakyat Mesir telah membuktikan kepada dunia seluruhnya bahawa mereka tidak mencintai dunia. Mereka meletakkan dunia itu di tangan mereka, dan mereka telah berani untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak benci kepada mati, malah mereka berlumba-lumba untuk mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, rakyat Mesir yang berpegang kepada Islam itu harus faham bahawa dengan sabar dan sabarnya mereka di medan-medan seluruh Mesir, sesungguhnya akan menanamkan rasa putus asa dalam hati puak tamarrud. Puak-puak yang tamarrud, yang menggulingkan kerajaan yang sah yang dipilih oleh rakyat. Sejarah mengajar kita bahawa pendokong kejahatan tidak mampu bertahan lama. Mereka tidak mampu untuk bersabar. Umat Islam punya iman yang menjadikan sabar dalam jihad mereka. Bacalah firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika sekiranya kamu menolong Allah, Allah pastinya menolong kamu dan menetapkan tapak-tapak kaki kamu. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah pastinya menang di atas pertarungan yang berlaku di antara hak dan batil. Dan pastinya Allah menolong mereka yang menolong agamanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Maksudnya, akan tak ada di sana satu golongan di kalangan umatku yang menolong agama ini, yang menolong yang hak ini, dan mereka tidak akan dapat dimudaratkan oleh musuh-musuh mereka, sehinggalah datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka membela agama ini. Mereka tetap membela agama ini sehingga ke penghujung hayat mereka, dan mereka tidak sekali-kali akan berpatah ke belakang. Mereka akan bersama-sama dengan Islam, sama ada mereka mati atau mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Saudara sekalian, perkara yang keempat, ketabahan rakyat Mesir merupakan cerminan kepada ketabahan dan kecekalan umat Islam seluruhnya dengan izin Allah. Sesungguhnya musuh Islam sentiasa mencari titik-titik kelemahan umat Islam. Jika rakyat Mesir tunduk dan berkendur, jika rakyat Mesir menyerah kalah, mereka akan dikembalikan ke zaman perhambaan baru yang akan membantukan usaha pemulihan yang lebih baik dan lebih afdal. Maka sabarlah wahai umat Islam di Mesir, jangan kalian bermundur walaupun sedikit. Perkara yang kelima, apa yang berlaku di Mesir kini khususnya mengesahkan bahawa rakyat Mesir
tidak sekali-kali rela terhadap pengkhianatan yang berlaku. Apa yang berlaku di Mesir kini khususnya mengesahkan bahawa rakyat Mesir tidak sekali-kali akan rela terhadap pengkhianatan kudeta tentera. Apa yang berlaku itu tidak akan diredai oleh seluruh rakyat yang cintakan hurriyat wal adal. Rakyat Mesir sedar dan faham apa yang berlaku, konspirasi yang berlaku, pakatan jahat yang sedang berlaku, sedang dihalalkan ke atas mereka dan umat Islam seluruhnya. Mereka Mesir adalah tempat yang disebut di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kananatul Islam wa zakhran lil muslimin, merupakan benteng terakhir umat Islam, dan ia menjadi rebutan kepada dunia barat dan timur. Barang siapa yang boleh menguasai Mesir, bermakna dia mampu untuk menguasai dunia. Perkara yang keenam, yang peliknya ialah para masyayikh, doa para ulama dan pencinta ilmu yang masih berlega di tempatnya. Ada sebahagian syekh, sebahagian para pendakwah dan sebahagian daripada pencinta ilmu masih berlega di tempatnya, tidak bergerak. Hingga sekarang mereka masih tidak menzahirkan sikap sebenar terhadap apa yang berlaku itu. Adakah mereka menganggap apa yang berlaku ini fitnah? Apakah mereka menganggap apa yang berlaku ini pertelingkahan politik? Sepatutnya mereka membuka mata dan sedar, serta mengambil pendirian seperti pendirian yang telah dilakukan oleh syuyukh al-a'izza seperti Profesor Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Muhammad Hassan dan Syekh Muhammad Hussein Yaqub, yang turun bersama rakyat membela yang hak sampai bila ketakutan dan kebaculan ini harus mereka miliki. Sedangkan yang berlaku ialah pembantaian dan pembunuhan yang begitu dahsyat yang tidak pernah berlaku dalam sejarah bumi Mesir. Saudara sekalian, yang ketujuh, yang peliknya ialah sekularisme, pendukung agenda barat, orang-orang munafik dan mereka yang bersama mereka yang terus-menerus menyebarkan kebohongan dan penipuan. Semua saluran media, channel TV dan segala kecanggihan teknologi digunakan untuk menutup hakikat sebenar yang berlaku. Bahkan mereka telah menzahirkan hakikat sebenar. Siapa mereka? Mereka bermusuh dengan Islam dan umat Islam. Ingat bahawa penipu tidak akan dibantu, kejahatan mereka akan dibongkar. Dakwaan mereka mendapat mandat daripada rakyat sebenarnya mesti dipahami secara terbalik. Dan mereka buat tamarruk ini amat dibenci oleh majoriti rakyat Mesir. Tuan-tuan cuba bayangkan, lebih dari 40 juta rakyat seluruh Mesir berdemonstrasi, dan ia akan berterusan sehingga mandat mereka dikembalikan. Dan presiden mereka Dr. Mursi dikembalikan ke jawatannya sebagai presiden yang sah pilihan rakyat. Akhirnya saya ingin tegaskan kepada sidang Jumaat sekalian, yakinlah bahawa insiden mihnah dan tribulasi yang berlaku, ujian yang berlaku sekarang adalah tapisan dan pembersihan yang Allah kehendaki bagi saf para mukminin.
sebagai persediaan untuk berlakunya apa yang dinamakan Al-Malhamatul Kubra, yang disebut sebagai pertempuran besar yang akan datang untuk pembebasan Al-Baitul Maqdis, insyaAllah. Pertempuran ini berlaku di bumi Syam. Bumi Syam ialah bumi di mana mengandungi 4 buah negara: Palestin, Lebanon, Jordan dan juga Syria. Dan tuan-tuan kena ingat bahawasanya Israel Kubra itu meliputi daripada sungai Nil di Mesir sehingga ke sungai Dajlah dan Furat di Iraq. Begitu luas Israel Raya yang dirancangkan oleh Israel untuk menumbuhkan kerajaan ataupun kuasa besar Israel, dipanggil Israel Raya ataupun Israel Kubra. Ini adalah pertempuran, dan ini adalah statik kepada pertempuran yang besar yang akan berlaku, yang disebut sebagai Al-Malhamatul Kubra, pertempuran yang terakhir yang akan menentukan Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pada hari itu orang-orang mukmin akan bergembira dengan kemenangan, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan memberi pertolongan kepada mereka yang dikehendaki, dan Allah itu Maha Perkasa, Ia lagi Maha Rahim. Wallahu akbar wal izzatu lil muslimin. Allah Maha besar dan kemuliaan itu semuanya bagi orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah taala telah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati manusia yang paling keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasara. Yang demikian itu disebabkan ada di kalangan mereka itu pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Golongan Yahudi dan kaum musyrikin tidak pernah akan meredai kamu sehinggalah kamu meninggalkan agama Islam ini. Paling tidak pun mereka akan cuba memisahkan kamu daripada Islam atau melegakan kamu daripada pegangan Islam yang sebenar. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, namun Allah Subhanahu wa taala akan tetap menyempurnakan agama. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam yang maha suci ini, dengan mulut-mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya akan yang demikian itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan,
Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja segala kebaikan. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm al-mubarak, an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdala ayyamil usbu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, saya menyeru tuan-tuan dan sidang jamaah sekalian dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala titah perintahnya, menjauhi dan meninggalkan segala larangan. Sesungguhnya berjaya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita bincangkan tadi merupakan satu insiden kecil dalam banyak-banyak peristiwa yang berlaku sepanjang sejarah kemanusiaan, sepanjang sejarah Islam. Sepanjang sejarah Islam bermula daripada hayat ataupun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke penghujung hayat dunia ini. Kita berada di penghujung dunia, dan apa yang saya sebutkan pada khutbah yang pertama akan berlaku al-malhamatul kubra, akan berlakunya pertempuran yang besar di antara kaum muslimin, di antara puak-puak yang memperjuangkan Islam, taifah mukminin, orang-orang yang memperjuangkan Islam ini, dengan golongan dan gerombolan mereka yang mempertahankan jahiliyah, yang mempertahankan sekularisme, yang mempertahankan ajaran yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, lihat saja apa yang berlaku di Mesir. Presiden Mursi seorang yang hafiz Al-Quran, istrinya hafizah Al-Quran, istrinya hafiz Quran juga. 5 orang anaknya pun menghafal Al-Quranul Karim. Tidak ramai di kalangan kita orang yang boleh mendidik anaknya menghafal Al-Quran. Kalau ada 5 orang menghafal semua Al-Quran.
Apa yang berlaku ini menginsafkan kita. Kita perlu kembali semula kepada Islam yang asal, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu Islam yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitulah Al-Quranul Karim dan sunnahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita pada hari yang mulia ini kita berpegang kepada dua perkara yang paling asas yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke penghujung hayat kita. Marilah kita pada hari Jumaat yang mulia ini tidak lupa untuk kita senantiasa berselawat ke atas Nabi yang membawa petunjuk kepada kita, Nabi yang membawa obor yang suci ini kepada kita. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah taala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mengucap selawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfaza bi'ayni 'inayatikar rabbaniyyah wa bihifzi wiqayatikas samadaniyyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata min liwali ahdi Islam Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammiril kafarata wal munafiqin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din la siyama al-kuffar wal musta'mirun. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidina fi Suria, Allahumma ansuril mujahidina fi Lubnan, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi Masr, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa addaita wa la mazluman illa nasarta wa la aiban illa satarta wa la dhallan illa hadaita wa la musafiran illa radatta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.